Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Ketika mana alam ini kembali seperti dahulu kala, sebelum Allah menciptakan alam dan makhluk, selepas kiamat, tidak ada lagi yang berkuasa, tidak ada lagi yang masyhur, tidak ada lagi yang punya harta. Lalu Allah bertanya, limanil mulkul yaum? Kerajaan dan kekuasaan hari ini milik siapa? Tiada suara yang menjawab. Lillahil wahidil qahar. Fa'ajaballahu dhatahu. Lalu Allah menjawab sendiri, yang berkuasa pada hari ini adalah Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Kita akan sampai satu masa kita hidup di satu alam, tiada lagi solat, tiada lagi puasa Ramadan, tiada lagi zakat, tiada lagi kewajipan haji. Bahkan keseluruhan amal ibadat yang wajib dan yang sunat akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada orang itu penduduk syurga ataupun orang itu ahli neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Malam ini saya dan tuan-tuan dalam masjid ini, kita berada di alam yang ketiga. Masih ada wajib, masih ada kefarduan, ada yang halal, ada benda yang haram, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sakit, ada yang sihat. Saya dan tuan-tuan dalam perjalanan menuju akhirat yang tiada penghujung, sangat panjang, sangat lama, sehingga tidak dapat difikirkan oleh akal. Tuan-tuan celup jari di dalam lautan yang luas. Ada laut Cina Selatan, ada laut Mediterranean, ada lautan Pasifik yang luas. Tuan-tuan celupkan satu jari, tuan-tuan angkat, yang menitis itulah kehidupan dunia. Baki keseluruhan 7 lautan itulah kehidupan akhirat yang tiada penghujungnya. Tuan-tuan bayangkan satu orang yang mati dalam keadaan dia bukan Islam, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Neraka bukan satu tempat yang ada pohon, bukan satu tempat yang ada sungai dan ada tasik, tetapi neraka adalah tempat yang keseluruhannya adalah jurang-jurang yang dalam, warnanya gelap gelita kerana apinya gelap, dan ia hanya dipenuhi dengan api semata-mata. Api. 10 tahun kalau tuan-tuan bayangkan kawasan ini semuanya api. Apa jadi pada mental dan fikiran satu orang yang duduk satu kawasan 10 tahun, kesemuanya api? Maka gila orang itu sebelum dibakar. Dan tak boleh kita bayangkan selepas dibakar apa jadi pada tubuh dan akalnya. Tuan-tuan, kita tak boleh bayang, tak terbayang di akal kita apa jadi pada tubuh dan akal orang itu. Ini kawasan, tutup semua pintu, tutup semua ruang dalam kawasan ini. Contoh, dihidupkan api, tiada keluar, tiada buang air, tiada lena, tiada rehat, tiada makan, tiada minum, tiada tidur. 24 jam dibakar dan diazab oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala.
Yang kedua, yang diajar oleh Rasulullah setiap hari, pagi dan petang, untuk sama-sama berikrar, seperti mana anggota keselamatan berikrar pada tiap-tiap kali berhimpun. Orang Islam ada ikrarnya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin rasulah, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kami. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dunia ni sudah tua, terlalu tua. Kalau tuan-tuan tanya berapa umur dunia, dalam Quran tidak disebutkan, tetapi Quran memberi jawapan bahawasanya kehancuran alam ini telah pun dekat apabila pencipta dan pemilik alam menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Pemilik dan tuan alam semesta ini telah pun menyebutkan iqtarabatis sa'ah, kiamat dan kehancuran alam semesta ini telah pun dekat, kata Allah. Wan syaqqal qamar, bulan pernah dibelah pada zaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran tak sebut berapa usia alam ini. Sains dan astronomi menganggarkan, orang yang kaji pokok di hutan, dia tebang sebahagian pokok, dia tahu berapa umur pokok itu berdasarkan ukur lilit dan juga lilitan urat di dalam batang pohon itu. Dan kiraan itu sangat tepat. Pokok, untuk tahu umur dia 73 tahun, 142 tahun, 360 tahun, dilihat, ditebang di dalam batang pokok itu, dilihat lilitan di dalamnya. Ilmu moden. Pakar astronomi, orang-orang astronomi melihat galaksi. Bahasa kita untuk mudah, bintang. Bintang. Apabila mereka melihat bintang, satu ilmu yang membuatkan ramai orang peluk Islam. Mereka mendapati di dalam galaksi Bima Sakti, bintang tertua di dalamnya berusia 13.2 bilion tahun. 13.2 bilion tahun. Kita umur malam ni 67 pun masuk pintu bilik sesalah bilik. Baru 67. Hari ni manusia umur 84 jatuh, berjalan tersepak ketul batu besar ni je. Besar ni je, bukan besar ni. Jalan tersepak ketul batu besar ni je, jatuh patah. Umur baru 86. Alam ini, langit, bintang, bulan, matahari, bumi, planet, galaksi, 13.2 bilion tahun. Subhanallah yang menciptakan alam ini. Subhanallah yang mentadbir alam ini. Wahdahu la syarikalah. Hanya Allah berseorangan, la syarikalah, tiada yang mempersekutuinya.
di dalam apa jua sekalipun. Allah Jalla Jalaluh. Sebab itu bila sampai masa kehancuran alam semesta, kematian alam semesta, alam ini mati, alam ini hancur, Allah mengarahkan Israfil untuk tiup sangkakala yang pertama. Lalu matilah semua yang bernyawa di kalangan manusia, semua yang bernyawa di kalangan binatang, semua yang bernyawa di kalangan jin, semua yang bernyawa di kalangan syaitan, termasuk keseluruhan para malaikat, yang bilangan para malaikat lebih banyak daripada bilangan keseluruhan yang ada dalam alam ni. Malaikat, tuan-tuan, bilangan para malaikat lebih banyak daripada seluruh makhluk yang ada dalam alam ini kesemuanya. Ramainya para malaikat mati juga di hari kiamat. Mati malaikat ketika kesemuanya tidak lagi bernyawa. Bintang-bintang ini digugurkan oleh Allah seperti mana yang disebutkan, idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila langit itu runtuh, dan apabila bilangan bintang-bintang dan gugusan-gugusan itu berguguran. Gugur bintang, tuan-tuan. Setiap bintang itu berapa juta kali ganda lebih besar daripada bumi ni. Tiap-tiap bintang. Kiamat, mati keseluruhannya. Lalu Allah bertanya, ketika mana alam ini kembali seperti dahulu kala, sebelum Allah menciptakan alam dan makhluk. Selepas kiamat, tidak ada lagi yang berkuasa, tidak ada lagi yang masyhur, tidak ada lagi yang punya harta. Lalu Allah bertanya, limanil mulkul yaum? Kerajaan dan kekuasaan hari ini milik siapa? Tiada suara yang menjawab. Lillahil wahidil qahhar. Fa'ajaballahu dhatahu. Lalu Allah menjawab sendiri, yang berkuasa pada hari ini adalah Allah yang Maha Esa, yang Maha Esa lagi Maha berkuasa. Maka kekasih Allah, mereka akan kekal mulia di padang mahsyar. Kekasih Allah, mereka akan dipayungi oleh Allah di padang mahsyar. Perindu Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan dilindungi dan dijaga oleh Allah di padang mahsyar. Maka kita malam ini, saya dan kita semua sudah kenal siapa yang sepatutnya menjadi kekasih kita, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk ke dalam rumah Sayyidah Zainab bintu Jahash pada satu hari. Kemudian Nabi bangun daripada mimpi ataupun tidur. Bangun, terkejut. Nabi kata, binasalah orang Arab daripada kejahatan yang semakin hampir. Lalu Nabi sebut bahawa tembok yang mengelilingi Ya'juj wa Ma'juj telah pun berjaya ditebuk. Nabi buat sebesar ini. Nabi buat dengan tangannya. Nabi kata sebesar ini. Sebesar ini, 1400
tahun yang lalu. Satu kumpulan manusia yang ganas, sifatnya membunuh, membakar, merogol, memotong, merosakkan. Manusia itu namanya Ya'juj wa Ma'juj. Manusia, lelaki perempuan, tangan 2, jari 10, kaki 2, manusia, tetapi ganas dan tidak berperi kemanusiaan. Dikepung pada zaman Zulkarnain dengan satu tembok besi dan tembaga yang luar biasa. Karamah Zulkarnain, tembok itu tidak pernah dipecahkan. Walaupun bilangan kumpulan manusia ini ramai, sangat ramai. Bilangan manusia ini mungkin lebih ramai daripada manusia yang hidup sekarang ni, yang ada, yang kita nampak ni. Hari ni 2023 ada 8 bilion. Ya'juj wa Ma'juj kemungkinan besar lebih ramai daripada manusia yang hidup sekarang ni, yang nampak ni. Antara bukti bilangan mereka hampir begitu ialah Nabi sebut bila mereka lalu di sebuah tasik yang besar, tasik yang luasnya puluhan kilometer, tasik yang luasnya puluhan kilometer. Lalu Ya'juj wa Ma'juj di kawasan tasik ini, mereka minum, dan tentera Ya'juj di belakang sekali sampai di tasik itu telah pun kering, sebab yang di depan telah pun menghabiskan air di dalam tasik itu. Tuan-tuan, minum bukannya seorang 100 liter. Tubuh dia bukan tinggi, tubuh dia macam kita manusia biasa. Dia manusia biasa, bukan 10 meter ketinggian dia. Manusia biasa minum air. Ramainya bilangan mereka. Saya bukan nak cerita Ya'juj wa Ma'juj. Kalau cerita Ya'juj wa Ma'juj lebih kurang 1,5 jam, 2 jam. Cerita itu sahaja. Kalau AJK Masjid Tuan Imam pilih tajuk tu, saya cakap tajuk itulah malam ni. Tapi tajuk akhir zaman panjang, lebih kurang 16 jam, 17 jam, semua sekali akhir zaman. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube channel kami dah mula rakaman kisah hidup akhir zaman, lebih kurang 150 episod panjang, 150 siri pada setiap hari Khamis jam 9 malam. Kita buat rakaman di studio saya di sana lah. Sebab kisah hidup akhir zaman ni sangat panjang, rahsia dia sangat menarik. Sebab banyak rahsia yang dibongkarkan oleh Rasulullah. Nabi bongkarkan rahsia itu kepada umatnya, apa yang nak berlaku. Antara rahsia akhir zaman itu yang tadi, Nabi terjaga pada satu malam. Nabi kata tembok yang berapa ribu tahun tidak pernah pecah itu, Nabi kata malam ini telah pun ada lubang sebesar ini. Nabi buat, telah pun ada lubang sebesar ini. Kemudian isteri Rasulullah Sayyidatuna Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ana laku wa fina salihun?" Apakah kita semua boleh jadi dibinasakan oleh Allah, diazab oleh Allah, dibalak oleh Allah, sedangkan ada orang soleh di kalangan kita? Bukan semua jahat. Ni ribuan malam ni tuan-tuan, 2-3 ribu malam ni. Fina salihun, insya-Allah ada yang soleh di kalangan semua ni, insya-Allah. Doa mereka didengari oleh Allah, hati mereka sentiasa terikat dengan Allah,
mereka merindui syurga Allah. Soleh. Isteri Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau ada orang soleh, apakah Allah juga akan mengazab kita? Nabi kata, na'am, idza kathural khabathu. Ya, ketika mana mungkar dan maksiat itu terlalu banyak. Ya, Allah boleh datangkan bala, walaupun di kampung itu, di mukim itu, di kawasan itu ada wali-walinya, ada kekasih-kekasihnya, ada orang saleh. Naam, idza kathural khabath, apabila terlalu banyak maksiat dan kejahatan. Di tempat kita semua tinggi. Kecurian tinggi. Saya pernah tengok statistik di Malaysia ni tuan, kecurian motor, kalau saya tak silap, kecurian motor tertinggi dunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Motor ataupun something macam tu saya tak ingat, tapi kecurian tertinggi dunia ikut nisbah penduduk. Penceraian antara tertinggi dunia. Anak luar nikah setiap 5 minit seorang dilahirkan. Bukan berzina setiap 5 minit, bukan berzina setiap 5 minit, dilahirkan. Minta maaf, setiap 9 minit dilahirkan. Itu statistik 2009. Statistik 2009, setiap 9 minit. Kalau tak silap saya, tuan-tuan boleh rujuk. Fakta ni ada otoritinya, fakta ni ada otoritinya, dikeluarkan oleh Jabatan Kerajaan. Fakta ini tahun 2009, setiap 9 minit seorang anak luar nikah, bukan berzina, lahir. Kalau ceramah kita 1 jam, maksudnya sudah lahir 5-6 orang anak zina. Ni statistik jenayah ni, statistik jenayah, statistik maksiat. Pun begitu, tuan-tuan tengok bencana alam, tuan-tuan tengok bencana alam, gunung berapi, gempa bumi, banjir yang dahsyat, masih belum banyak di Malaysia ni. Di keliling kita banyak. Di keliling kita. Allah masih menahan bala-bala ini dengan doa orang-orang soleh, kekasih Allah. Nabi berdiri satu hari di Madinah. Waktu tu Nabi masih hidup. Nabi berdiri di atas satu tempat tinggi. Kemudian Nabi nampak bandar Madinah, pekan Madinah. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, siapa yang pergi umrah ingat? Siapa yang pergi umrah banyakkan bertanya mutawif tu untuk dia cerita tentang sejarah masjid secara panjang lebar. Siapa yang pergi ke Masjid An-Nabawi, ada beratus-ratus sejarah lama di kawasan masjid saja, ada beratus. Antaranya pagar yang ada pintu tu, pagar yang luar tu. Bukan pintu yang ada nombor yang nak masuk dalam masjid, pagar luar tu, pagar keliling tu. Yang itu antara kawasan lama perkampungan para sahabat satu ketika dahulu. Rumah-rumah sahabat semua sekeliling itu. Ada satu hari Nabi berdiri jauh daripada pekan Madinah. Nabi berdiri di atas satu tempat yang tinggi. Lalu Nabi sebut, Nabi kata, aku melihat. Waktu itu, waktu Nabi berdiri itu, Nabi kata, aku melihat fitnah sedang menghujani bumi Madinah. Nabi nampak dengan matanya, bukan dengan mata hati.
Nabi kata, sekarang aku sedang melihat fitnah yang menghujani bumi Madinah kawaqa'il qatri, seperti mana titisan-titisan hujan yang begitu banyak. Maksudnya, satu hari bumi Madinah itu akan didatangi oleh fitnah yang banyak, ujian yang banyak. Kata para ulama yang meriwayatkan hadis ini, peristiwa itu telah pun berlaku selepas kewafatan Rasulullah, Abu Bakar dan Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, kalau Madinah begitu fitnahnya, maka kita yang berada hujung kepada penghujung, 2023 1444, lagi berapa hari nak masuk 1445 tahun Nabi meninggalkan kita. Dah nak masuk 1445 tahun Nabi meninggalkan kita. Nabi kata, perhatikan, seandainya di keliling kalian kematian dan pembunuhan itu banyak, maka kiamat itu semakin dekat. Mati tuan-tuan hari ini banyak atau tidak? Banyak. Bunuh sudah banyak. Banyak bunuh. Tak boleh nak bentang dengan tuan-tuan. Tak sempat nak bentang dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok surat khabar hari-hari pembunuhan. Minggu lepas bunuh ibu sendiri. Berapa bulan lepas bunuh orang perempuan, dia rogol perempuan tu, dia bunuh perempuan tu. Berapa bulan lepas seorang ibu dengan pakwa dia, bukan suami, dengan pakwa dia, bunuh anak sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunuh. Bukan bunuh yang tak dikenali, bunuh yang kenal. Pembunuhan. Lalu Nabi sebut ratusan tanda kiamat kecil. Yataqarabuz zaman. Nabi kata masa menjadi singkat. Tuan-tuan, malam ni 13 Julai. 13 hari bulan 7 2023. Sudah 7 bulan 23 macam 7 hari. Yataqarabuz zaman. Masa itu menjadi singkat. Makin lama, semakin tahun, semakin singkat. Maksudnya semakin tahun, semakin hampir dengan kiamat. Sebab tu jangan buang masa. Duduk atas motor, pasang Quran, pasang majlis ilmu. Saja aku belajar kerana Allah. Pasang Quran, wahai Allah, aku mendengar kalammu. Nescaya aku bermohon supaya aku disyafaatkan kerana mencintai kalamullah. Naik kereta, naik motor, naik lori, di kedai makan, di kedai perabot, kita kerja di kilang, buat ibadat. Buat ibadat. Letakkan earphone tu, letakkan sesuatu yang bermanfaat. Pasang zikir, pasang Quran, pasang kuliah dan ceramah agama. Pengajian fiqh, pengajian tasawuf, pengajian akidah. Pasang sehari 30 minit. Kita tak tahu waktu kematian kerana tidak ada seorang jutawan yang boleh membeli waktu kematiannya. Tak ada seorang jutawan boleh beli waktu kematiannya. Minggu lepas 10 sekeluarga meninggal serentak. 10 sekeluarga keluar daripada rumah, pergi berkelah. Ayah dengan ibu, dengan anak-anak, dengan semua sekali. Kalau ayah itu bawa anak-anak dia untuk menggembirakan anak-anak dia, untuk silaturahim dengan anak-anak dia, maka keluar itu keluar ibadah. Masya Allah. Tak ada orang boleh beli waktu kematian dia.
Dia tak tahu. Apakah ketika dia berjalan, ketika dia duduk, ketika dia mandi, ketika dia makan, ketika dia berjudi, ketika dia menunggang motor ataupun memandu kenderaan. Sebab tu kena terus beribadat. Masa menjadi pendek. Habis semua tanda kiamat kecil, berlaku tanda kiamat pertama yang besar. Tanda kiamat besar tak banyak, lebih kurang 10. Nombor 1, keluar seorang manusia yang memanggil dirinya Tuhan, dan majoriti manusia di atas alam ketika itu memanggilnya Tuhan dan Allah. Majoriti penduduk alam manusia ketika itu memanggilnya Tuhan. Yang ni tanda besar nombor 1. Bila berlaku, senang je. Bila habis semua tanda kecil, habis tanda kecil hari Ahad, hari Isnin keluarlah tanda besar yang pertama. Itu contohnya. Selesai semua tanda kecil hari Isnin, contoh hari Selasa keluar tanda besar yang pertama. Tuan-tuan yang datang masjid boleh tengok sekarang tanda kecil kiamat. Yang berjumlah 100 lebih, dia tak banyak. Tuan-tuan boleh tengok sekarang tanda kecil kiamat berjumlah 100 lebih. Tuan-tuan tengok yang mana yang belum berlaku. Arak berleluasa, zina berleluasa, bunuh berleluasa, bangunan pencakar langit, menderhakai mak ayah, tiada orang amanah, hilang keberkatan masa. Yang mana yang belum berlaku? Baki beberapa sahaja. Hanya baki beberapa tanda-tanda kecil yang kanan. Hanya baki beberapa tanda-tanda kecil yang kanan, yang mana apabila berlaku tanda kecil yang kanan ini bermaksud beberapa langkah di hadapan tanda besar yang pertama begitu menghampiri. Saya sebut kat tuan-tuan, tanda kecil yang kanan itu antaranya ialah Nabi sebut hatta yanhasiral furatu an jabalin min zahabin fayaqtatilun nas, iaitu satu sungai di Iraq, nama sungai itu Sungai Furat. Sungai itu akan kering. Apabila sungai itu kering, orang ramai akan melihat sebiji gunung emas, sebuah bukit emas. Bukit emas, tuan-tuan. Yang ni bukan cerita kartun, bukan cerita apa yang Hollywood buat macam-macam tu. Sungai itu wujud. Tuan-tuan boleh Google, tengok dalam YouTube, sungai itu wujud. Airnya putih jernih, bukan warna macam teh tarik tu. Saya pernah sampai sebab saya belajar di Syria dulu. Panjang sungai itu. Sungai itu wujud, airnya putih jernih, ia sangat lebar. Ketika mana sebahagian sungai itu surut, akan kelihatan sebuah gunung emas. Bukan petroleum, bukan gas, emas. Gold tu, emas gold tu. Tuan-tuan, kalau jam ini emas, harganya 100,000 lebih. Kalau ia emas, bau besar ni.
Harganya boleh mencapai 80,000, 100,000 seandainya ia emas. Kalau phone ini kesemuanya emas ni, ia mencapai ratusan ribu, 400-500 ribu. Kalau mimbar ni emas, ia mencapai puluhan juta mimbar ni. Kalau masjid ini semua emas, maka ia membentuk puluhan bilion ringgit. Tuan-tuan ingat, orang nak tengok saja bila nampak emas. Berita muncul gunung emas itu confirm akan sampai di Malaysia satu hari nanti. Siapa nak pergi? Angkat tangan. Nabi sebut jangan kamu pergi, kerana setiap orang yang pergi ke situ kesemuanya tamak untuk mendapatkan keseluruhan emas. Walaupun emas tu banyak, tapi itulah sifat manusia. Dan setiap yang pergi dan sampai di kawasan itu, kesemuanya bercita-cita untuk membunuh kawannya yang lain. Fayuqtalu min kulli mi'ah, setiap 100 orang terbunuh 99 orang. Hadis ini sahih. Dan Nabi SAW, bila Nabi bercakap, benda itu mesti berlaku. Maka Nabi nasihat saya dengan tuan-tuan semua, kita umat Nabi SAW, kita umat Rasulullah SAW, Nabi nasihatkan kita jangan pergi. Kerana tiap-tiap yang pergi untuk dapatkan emas itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat contoh, dia bawa kapak, dia bawa hammer, dia tukul emas tu, ni bangunan gunung itu, dia tukul dapat besar ni. Baru berjalan 10 langkah, poket kosong lagi. Maka Nabi melarang umatnya, jangan pergi, jangan pergi. Setiap 100 yang pergi itu 99 akan berbunuhan dan mati. Dan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tanda kiamat itu belum berlaku. Itu antara tanda kiamat kanan. Sebelum meneruskan ceramah lagi 15 minit, 20 minit, saya melancarkan kutipan derma daripada pihak masjid untuk pembangunan masjid. Pihak masjid ada minta tadi, saya umumkan pelancaran derma. Ada pakai apa-apa tag ke? Ada karung putih. Lain daripada tu, suruh dia duduk. Jangan bagi pula ada karung warna lain. Yang putih tu rasmi lah. Putih, baju hitam. Adakah baju lain? Jubah hitam, putih, karung putih dan jubah hitam. Pihak masjid memerlukan RM300,000 untuk tujuan tersebut. Sampai satu masa, seperti mana kita berhimpun dalam masjid ni, kita juga akan berhimpun dalam syurga, insya-Allah. Satu hari nanti, insya-Allah, masing-masing berhimpun dalam istana, mempunyai istana masing-masing. Di kalangan kita ada orang soleh. Kita berdoa semua yang hadir pada malam ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan yang seterusnya,
10 minit lagi tuan. Saya sekejap ya ceramah saya. Ustaz Azhar tak apalah 2 jam. Dia muda lagi. Kalau tahu muda lagi tu bahaya tu Ustaz Azhar tu. Kawan, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, tanda kiamat kecil yang kanan. Satu, sungai itu. Emas itu tuan-tuan tak perlu nak ayak dia dalam air. Tuan-tuan tak perlu ayak dia, guna pengayak, guna jentera apa semua ambil, tak perlu. Dia sudah ada ketulan gunung. Hanya yang beriman tidak akan pergi ke situ. Dan juga hanya mereka yang fasik serta munafik akan ke situ. Dia Islam tetapi dia fasik, tetapi dia munafik, dia pergi ke situ. Sebab emas itu emas ketul, dan ketul itu bukan ketul yang kecil, ketul yang besar. Tadi kita ada bagi buku percuma, buku karangan saya. Saya rasa ada ke tidak lagi di belakang sana. Ada buku karangan saya, buku percuma. Dia orang hantar gambar tadi ni berebut. Alhamdulillah, orang Pasir Putih ni. Tapi jangan buat lapik periuk tau. Duk berebut tu untuk baca. Balik baca, habiskan. Payah saya nak karang buku. Kalau saya tulis tu ada sesuatu yang penting untuk saya sampaikan untuk umat Nabi SAW. Ada dalam buku tersebut. Kita akan kupas buku tu secara ringkas dalam ceramah saya yang ketiga, lusa. Esok di Tanah Merah, tajuk betapa cinta Rasulullah. Lusa tajuk berkaitan dengan pemuda beriman yang membuka kota Konstantinopel, Imam Muhammad Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, sifat manusia Allah cipta mencintai harta. Semua tuan, saya semua suka dengan harta. Tetapi kesukaan dan kecintaan itu, syahwat itu diajar oleh agama ini untuk dihalakan kepada akhirat. Maka Allah mewajibkan zakat, Allah memperkenalkan sedekah melalui syariat Nabi SAW. Ada sedekah, ada bantu orang, ada zakat. Sifat manusia, dia suka harta, dia sayang harta, dia cinta harta. Sehingga Nabi sebut, kalau manusia itu ada 2 lembah emas, dia bercita-cita untuk ada lembah yang ketiga. Tajuk ini saya boleh tanya diri saya sendiri, tuan-tuan semua kita boleh bertanya diri kita. Kesemua kita, kalau gaji 1,000, dia berdoa dengan Allah, boleh naik 1,500, cukuplah untuk beli motor. Allah naik 1,500. Dah naik 1,500, dia kata kalau naik 2,500 boleh keluar Honda Civic. Allah bagi 2,500, dia minta, dia kata kalau dapat 3,500, last dah wahai Allah. 3,500 ni cukuplah, duduk sini aja Pasir Putih. Barang tak mahal, alhamdulillah, barang murah. 3,500 cukup dah. Allah bagi 3,500, dia bercita-cita untuk dapat 5,000 pula sebulan. Itulah manusia, kesemuanya. Kau kena kawal perkara tersebut, sebab kita takut benda ni tidak berlaku lagi. Contohnya selepas 2 tahun dapat WhatsApp, semua dapat WhatsApp gunung emas. Orang dah cangkul dah, orang sedang ketuk, sedang cangkul. Maka waktu tu kita ingat ceramah pada malam ni. Ketika itu kita ingat ceramah pada malam ni, Nabi larang untuk kita pergi. Habis gunung emas di Sungai Furat, Iraq.
muncul seorang cucu cicit Nabi SAW, seorang cicit Nabi SAW. Dia adalah manusia terbaik di atas dunia ini ketika itu. Dan ini berita gembira untuk kita semua. Sesiapa yang masih hidup ketika itu, waktu dengar Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi namanya, bukan Ismail bin Yaqub, bukan nama Ali bin Yusuf, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Apabila dia keluar, beliau akan dibai'ahkan di depan Kaabah. Beliau akan dibai'ahkan di hadapan Kaabah. Nabi kata, pergilah berbai'ah kepada beliau, walau habwan ala salji, walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Tuan-tuan, itu pemimpin terhebat umat Islam. Waktu tu dia tak ada 3 parti, 1 parti je sedunia ni. Bukan negeri tuan, bukan negara, satu dunia ni, 1 parti je. Presiden dia seorang. Presiden parti itu namanya Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Namanya seperti nama moyangnya, nama ayahnya seperti nama moyang ayahnya. Dan beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Beliaulah yang akan memimpin perang dengan orang muda. Beliaulah yang akan memimpin perang. Dan beliau menunggu untuk umat Islam datang menyatakan sokongan kebersamaan untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan bayangkan, umat Islam mula datang, akhirnya membentuk pasukan tentera. Walaupun musuh 1000 kali ganda lebih banyak, musuh 1000 kali ganda lebih banyak kuantitinya. Begitulah sunnah yang berlaku dalam tentera umat Islam sejak daripada zaman Nabi yang terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menang bukan dengan jumlah tentera, mereka menang bukan dengan jumlah kekuatan, mereka menang bukan dengan jumlah kekayaan, tetapi mereka menang dengan kekuatan iman dan kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena bina iman. Jangan pandai main game online saja. Dia main game, berperang dalam game online ni 4 jam perang setiap hari. Lepas tu seronok jadi menang. Dia kata dalam Pasir Mah ni tak ada orang lain lah. Dia nombor 1. Ada ruang untuk mati syahid untuk umat Nabi SAW satu hari nanti. Kita masih berpeluang. Imam Mahdi radhiyallahu anhu, dia pimpin umat Islam. Kem tenteranya di Syria, di Dimashq, dekat dengan tempat belajar saya. Saya dah sampai tempat tu. Dululah waktu belajar kita pergi melawat. Nama tempat tu Ghutah. Nama tempat tu Ghutah. Saya naik van, saya pergi tengok kawasan tu. Ia adalah fustatul muslimin. Tentera Islam terbaik ketika itu adalah tentera Dimashq. Tentera Islam terbaik ketika itu adalah tentera daripada penduduk Dimashq. Dimashq ni Damsyik hari ni, Syria.
Imam Mahdi dia bimbing tentera Islam lawan dengan negara A, perang dengan negara B, perang dengan negara C, sampai negara Z, kesemuanya Islam menang dengan izin Allah. Tuan-tuan, semuanya Islam menang dengan izin Allah. Kalau mati, mati syahid. Kalau menang, menang dengan kemuliaan. Syahid satu-satunya kematian tanpa kesakitan. Sebab orang yang masuk dalam perang, dia syahid, dia tinggalkan rumahnya 200,000, 300,000. Dia tinggalkan pekerjaannya yang sudah gaji 7,000, 8,000. Dia tinggalkan Velfire dan Alphardnya, kereta mewah dia dah 3 biji. Dia tinggalkan anaknya 7 orang. Dia tinggalkan kilangnya, karena disebabkan Allah menghargai pengorbanan mereka. Allah bagi orang mati syahid tidak merasakan kesakitan mati. Masuk perang, bukan sekarang. Ini bukan seruan malam ni, saya hidup keluar pergi angkat tayar pula, buat semangat angkat tayar. Bukan yang tu, yang panglima bukan di situ. Panglima yang sembahyang subuh di sini. Itu panglima perang. Yang angkat tayar tu takut dia jadi tentera Dajjal, duduk belah sana pula. Kita kata yang angkat tayar tu mari sini. Dia kata nak pergi belah sana, pergilah. Panglima perang sini, subuh di masjid. Itu panglima perang, walaupun dia miskin. Dan satu-satunya kumpulan manusia bila mati, tuan-tuan tengok syahid lah. Satu-satunya kumpulan manusia apabila mati syahid, mereka tidak pergi ke alam barzakh. Siapa yang mati malam ni akan ke barzakh. Satu alam, bukan syurga, bukan neraka, bukan akhirat, bukan dunia. Barzakh alam tersendiri. Bukan dunia, bukan alam semesta ini, bukan akhirat. Barzakh, satu alam lain. Malaikat akan bawa kita. Hanya orang yang mati syahid sahaja, subhanallah, mulia mati syahid. Semoga Allah Ta'ala kurniakan mati syahid kepada kita semua, amin. Mulia mati syahid. Orang yang mati syahid, mati malam ini masuk syurga. Tetapi bukan sebagai manusia. Belum lagi boleh makan, belum lagi boleh minum, belum lagi boleh mandi di sungai-sungai dan tasik indah di syurga, belum boleh menikmati bidadari, belum mendapat kunci istana, belum mendapat kenderaan mewah yang terbang. Mereka masuk ke dalam syurga, Allah tempatkan di dalam badan burung-burung di dalam syurga. Dan burung ini akan membawa roh mati syahid itu ke mana sahaja yang dia nak pergi melihat kawasan syurga. Subhanallah, subhanallah. Pasang azam, pasang niat. Walaupun malam ni umur kita 70, walaupun umur kita 80. Sebab sahabat nama Abu Ayyub Al-Ansari meninggal ketika umurnya 80 lebih. Dan beliau menyertai jihad ketika mana sahabat ketika itu melancarkan jihad untuk membuka kota Konstantinopel yang Nabi sebut kota Konstantiniyah akan dibuka oleh sebaik-baik panglima dan akan dibuka oleh sebaik-baik tentera Allah zaman itu. Sebab tu Abu Ayyub sahabat Nabi umur 80 lebih, ketika sahabat melancarkan penaklukan kota Konstantinopel, dia pergi untuk mati syahid. Akhirnya dia mati di sana. Tuan boleh tengok kubur beliau radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan sekalian, sama-sama kita pasang niat. Itulah keadaan kita di akhir zaman, memerlukan kepada iman yang kuat, kerana semakin dekat dengan kiamat, semakin luntur iman umat Nabi SAW, semakin banyak maksiat. Maka pastikan diri kita duduk dalam circle yang Islam, bi'ah Islamiyah, suasana persekitaran yang ingat Allah,
kawan-kawan yang ingat Allah, tempat kerja yang ingat Allah, keluarga yang agungkan Allah dan akhirat. InsyaAllah sampai akhir hayat kita selamat kita menyebutkan, mati dalam keadaan menyebutkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu insya-Allah untuk ceramah pada malam ni. Semoga apa yang saya kongsikan itu kita dapat manfaat untuk jadikan panduan dalam menghabiskan saki-baki kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya Tuhan kami bersyukur di atas nikmat iman dan Islam yang telah Kau hadiahkan kepada kami ya Allah. Terima kasih dan alhamdulillah hadiahkan iman dan Islam kepada kami dan ahli keluarga kami pada malam ni ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah nikmat iman dan Islam ini ke dalam hati kami, diri kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan iman ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan Kau redha dengan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami pada saat Kau mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami pada hari Kau merahmati kami dan merindui kami ya Allah. Dengan doa orang-orang salih yang ada dalam masjid ni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami rindu Rasulullah dan kami rindu-Mu ya Allah. Kau himpunkanlah semua yang ada dalam masjid ini dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Bersama dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, pilihlah kami untuk jadi jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami nikmat untuk melihat wajah-Mu ya Allah. Kekalkanlah kami dengan nikmat iman dan kemanisan iman ni ya Allah sampai kami bertemu dengan-Mu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.